di negeri Sabah baru mencapai 85,7%. Dan pada penghujung tahun ini kita akan mencapai 90%. Di negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia pada masa ini sudah mencapai antara 96 hinggalah 100%, tuan-tuan dan puan-puan. Di sinilah KSTI ingin memainkan peranan supaya kita boleh bekerjasama dengan pihak SKMM, dengan pihak Kementerian Komunikasi, supaya program-program untuk menaik taraf infradigital ini dapat kita segerakan di negeri Sabah. Dan kita ingin berunding supaya kita dapat memastikan konektiviti di Sabah ini akan mencapai 100% dalam tempoh yang lebih awal daripada sasaran tahun 2025. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kerajaan negeri telah mengambil beberapa langkah pragmatik dalam konteks penggunaan ekosistem sains, teknologi dan inovasi negeri Sabah. Antara perkara penting yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan adalah penubuhan kementerian itu sendiri, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Yang kedua adalah penubuhan Majlis Pembangunan Teknologi dan Inovasi Sabah. Inilah rakan-rakan saya yang menjadi penguat kepada ekosistem STIE di Sabah. Prof. Ram merupakan pengerusi kita. Puan Vivianti salah seorang daripada anggota MAPTIS, dan Puan Hazami merupakan salah satu pendokong terkuat yang ada di dalam ekosistem STIE di negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, selepas penubuhan KSTI dan MAPTIS, perkara penting yang kita laksanakan dalam memperkukuhkan ekosistem di Sabah adalah dengan mewujudkan plan strategik KSTI tahun 2022 hingga tahun 2025. Ini merupakan satu momentum yang sangat penting. Sebab selepas adanya kementerian, adanya MAPTIS, kita perlu satu gerak kerja yang tersusun, bersepadu dan terarah. Dan inilah kita rangkumkan di bawah sebuah plan strategik. Tuan-tuan dan puan-puan, sasaran utama kita dalam konteks pelaksanaan program STIE, khususnya yang kita rangka dalam plan strategik, mengambil pendekatan quintuple helix. Inilah merupakan pendekatan yang kita ambil di kementerian, suatu sinergi pelaksanaan program-program pembudayaan sains yang melihat kepada kepentingan gabungan antara government dengan pihak akademik, dengan pihak industri, masyarakat setempat dan seterusnya. Kita perlu memastikan bahawa kita sentiasa menjaga kelestarian alam sekitar. Belum bunyi lagi, 15 minit sudah. Jangan kasih bunyi dulu, saya masih ada masa. Saya ingat ramai yang ingin dengar saya bercakap. Tuan-tuan dan puan, betul ya? Oke. Next slide please. Apa pendekatan yang ingin kita laksanakan di KSTI? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, inilah sekurang-kurangnya 6 pendekatan yang kita ingin laksanakan di KSTI untuk memastikan bahawa ekosistem STIE di Sabah ini mampu kita perkasakan dengan semaksimal yang mungkin. Yang pertama, kita kukuhkan ekosistem kita di negeri Sabah dengan adanya rakan-rakan strategik yang ada. Okay? Yang kedua, kita memastikan bahawa pembudayaan kecemerlangan sains ini diakar umbikan sehinggalah ke kampung-kampung, ke semua daerah di seluruh negeri Sabah. Dan kita menggalakkan inovasi terbuka. Sebab itu kita adanya sandbox supaya kita boleh menjadi masyarakat yang menghasilkan rekaan. Kita merupakan pencipta dan kita merupakan masyarakat yang akan mencipta rekaan-rekaan yang akan digunakan pakai oleh masyarakat luar. Sudah cukup masanya kita menggunakan ciptaan, rekaan dan apa juga inovasi daripada pihak luar. Sekarang sudah tiba masanya. Inilah sandbox yang akan menjadi sebagai penggerak utama pembangunan ekosistem khususnya dalam bidang IoT dan pendigitalan di negeri Sabah. Yang keempat, kita memastikan komunikasi sains mampu kita terjemahkan seluruh negeri Sabah. Dan kelima, kolaborasi strategik kita perkukuhkan
di kalangan universiti, di kalangan rakan-rakan yang mempunyai kekuatan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita merasakan bahawa sebagai sebuah kementerian yang baru, sekiranya kita bergerak bersendirian, kita tidak mampu untuk bergerak cepat dan cergas. Tetapi dengan adanya rakan-rakan yang mempunyai kekuatan, mempunyai sinergi, ini akan dapat membantu kita untuk bergerak lebih pantas dan mencapai apa yang kita harapkan dalam pembangunan ekosistem ini dengan lebih padu dan laju. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ingin kongsikan kenapa selepas ini kita ingin bekerjasama dengan Akademi Sains Malaysia. Sepatutnya kita ada satu MOU pada sambutan tahun ini, tapi ada sedikit masalah teknikal. Kita akan buat pada masa yang akan datang. Akademi Sains Malaysia, Puan Hazami merupakan CEO kepada Akademi Sains Malaysia yang kita bawa dari Kuala Lumpur, berkongsi pengalaman dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di Akademi Sains Malaysia kita ada 416 Fellow Science, kita ada 25 Senior Fellow Science, kita ada pakar-pakar dalam 8 bidang disiplin, kita ada 133 Top Research Scientist Malaysia, 225 Young Scientist Network dan 11 Mahathir Science Award recipients. Inilah kekuatan yang ada di Akademi Sains yang ingin kita bawa ke negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, kerjasama dengan Akademi Sains merupakan satu kerjasama yang begitu signifikan untuk kita laksanakan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam plan strategik secara ringkas, saya sudah melebihi 18 minit sebenarnya. Ada 3 perkara utama yang ingin kita pastikan. Yang pertama adalah ekosistem STIE yang mantap, yang kedua pembangunan infrastruktur digital, dan yang ketiga adalah pengurusan modal insan. Supaya pada suatu hari nanti bukan setakat kita ada infra digital yang mantap, tetapi kita juga ada manusia-manusia yang mempunyai kepekaran dalam bidang-bidang yang kita perlukan. That's why tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam proses akhir dalam penyediaan blueprint Human Capital Development Negeri Sabah tahun 2021-2035. Harapan kita, apa juga program dan pelaksanaan latihan yang kita laksanakan adalah selaras dengan supply and demand industri, sama ada pada hari ini ataupun pada hari yang akan datang. Dalam konteks plan strategik, sebanyak 26 agensi terlibat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita menggabungkan 26 agensi untuk membantu kita membentuk sebuah roadmap bagaimana kita boleh memperkasakan STIE di negeri Sabah. Kita ada 9 trust, 73 program, 25 strategi, 52 bidang keberhasilan. Kita ada rumah sudah tuan-tuan dan puan-puan, itulah rumah kami dalam konteks pemberdayaan sains, teknologi dan inovasi negeri Sabah. Hanya kita perlu memperkasakan dan memastikan program-program dapat dilaksanakan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks plan strategik ini secara ringkas ingin saya kongsikan apa yang ingin kita capai. Kita harapkan dalam tahun 2025 seramai 40% pelajar kita mengikuti bidang STEM. 100% coverage infra digital di negeri Sabah, dan seterusnya kita punya talent pool yang mencukupi untuk pembangunan negeri Sabah. Dan kita ingin memastikan bahawa apa juga yang kita laksanakan sentiasa terpandu dengan aspirasi kerajaan negeri, SMJ, dan aspirasi yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Kita ingin memastikan bahawa kita sentiasa selari dengan konsep kerajaan digital, dengan konsep 5E, dengan konsep 3R. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ingin kongsikan beberapa program yang telah pun kita laksanakan di KSTI. Antara lain yang kita laksanakan adalah dashboard kerajaan bersepadu yang pertama di negeri Sabah. Inilah konsep data terbuka yang kita laksanakan di kementerian. Dan inilah konsep 5E yang ingin kita terjemahkan, mengambil kira aspirasi yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri. Kita ada laman web VR, kita tubuhkan Maptis, kita tubuhkan sandbox yang pertama di Borneo, kita ada sistem Sabah Jobs, 89 aplikasi dibangunkan oleh pihak JPKN, kita ada mesin Rexroad ketiga dan first in Borneo, dan kita ada perpustakaan yang pertama di lapangan terbang Malaysia yang baru saja kita lancarkan, dan kita ada lebih 2 juta buku digital yang boleh ditelaah oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan kita memasang 89 visat setakat ini di seluruh negeri Sabah. Harapan saya
peruntukan tambahan dapat diberikan oleh Kementerian Keuangan supaya kita dapat memasang lebih banyak visa pada akan datang. Inisiatif kita yang akan datang antara lain digital buses, sandbox yang kedua dengan Aerodyne, pusat latihan animasi Tunbung, Sinik, pusat sains, teknologi dan inovasi Keningau. Kita ada sedikit masalah peruntukan di sini. Kita berharap pihak UPEN dapat membantu. Orang UPEN sila ambil perhatian. Dan kita akan membangunkan Universiti Teknikal Sabah dengan kerjasama MARA. Pusat Sains Negara kita ingin bawa ke negeri Sabah. Makerspace kita dalam perundingan akhir dengan pihak Petroscience untuk membangunkan 2 makerspace di Sabah dan 1 lagi ruang reka STIE Keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan antara lain kerjasama yang ingin kita laksanakan, senarai MOU dan kolaborasi yang akan dilaksanakan oleh pihak KSTI. Dan sebelum mengakhiri pembentangan saya pada pagi ini, saya ingin kongsikan beberapa program utama dilaksanakan oleh pihak kementerian. Antara lain yang ingin saya sebutkan adalah Carnival Sains Sabah. Apabila kita melaksanakan Carnival Sains Sabah dengan sekurang-kurangnya 36 webinar secara online semasa pandemik, kita mampu membawa lebih 600,000 viewers untuk melihat webinar-webinar yang diadakan oleh pihak KSTI. Inilah kekuatan daripada program-program pendigitalan yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh saya paparkan satu video pendek. Ilman, boleh tak? Saya ada satu, ini terakhir. Baik, Tuan. Kurang 1 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf sedikit terlajak masa. Dan sebagai penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar deteran saya sebentar tadi, celoteh saya sebentar tadi, saya ingin hadirkan sebuah pantun sains namanya. Burj Khalifa tersergam tinggi, kebanggaan Dubai di bumi UAE. Sabah mampu melonjak mengungguli, resepinya kita perkasakan STIE. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.